العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Baiklah, jadi ini adalah pertemuan yang pertama untuk untuk latihan ilmiah untuk para pelajar yang di bawah sekalian saya. Jadi pertamanya saya ucapkan selamat datang dan saya harap saya dapat memberikan bimbingan dan bantuan kepada para pensyam dan kepada Berda untuk menyiapkan latihan ilmiah nanti. Right, jadi manakah ini pertemuan yang pertama, jadi saya rasa untuk pertemuan yang pertama ni saya rasa saya perkenalkan dahulu tajuk-tajuk kajian yang berpotensi untuk kalian bertiga pilih untuk lakukanlah. Jadi saya kongsikan skrin saya. Baik, jadi kalau kalian bertiga lihat, ini adalah senarai tajuk-tajuk kajian yang boleh kalian lakukan. Kajian di bawah sekalian saya dijatuh dalam dua kategori lah. Kategori pertama adalah berkenaan dengan pendidikan fizik, dan dalam pendidikan fizik ni, pendidikan fizik education research ni, dalam kajian pendidikan fizik ni kita nak mengkaji, kita nak menyiasat sebenarnya tentang bagaimana pelajar mempelajari sesuatu konsep fizik ataupun bagaimana pensyarah mengajar sesuatu konsep fizik. Jadi bidang pendidikan fizik ni dia menumpukan kepada proses pengajaran dan juga pembelajaran fizik itu sendirilah. Dan kenapa bidang pendidikan fizik itu penting? Sebab kalau kita tahu apa cabaran pelajar menguasai sesuatu konsep fizik ataupun apa yang menjadi halangan kepada pelajar ataupun kepada pensyarah untuk menguasai sesuatu konsep fizik dengan bagus, maka kalau kita dah tahu apa halangan dan pencabarannya, kita boleh cari jalan untuk mengatasi cabaran ataupun halangan tersebut. Dan dengan mengatasi cabaran atau halangan tersebut, insyaAllah kita boleh membantu pelajar dan juga pensyarah untuk menguasai konsep fizik itu dengan lagi bagus. Jadi secara ringkasnya, bidang pendidikan fizik ni kita nak tahu macam mana pelajar belajar fizik, right? Kemudian apa cabaran yang mereka hadapi dan bagaimana kita boleh membantu pelajar untuk mengatasi cabaran ini agar mereka boleh menguasai fizik dengan lebih baik, right? Jadi kita akan, jadi dalam bidang kajian dalam pendidikan fizik ni biasanya cara pendidikannya adalah kita buat temu-duga dengan pelajar, buat temu-duga dengan pensyarah, ataupun kita buat borang soal selidik, kemudian pelajar akan isi soal selidik tersebut, kemudian kita analisis hasil temu bual ataupun hasil soal selidik tersebut, right? Jadi secara umumnya bidang pendidikan fizik ni kita mengkaji tentang apa yang bermain dalam fikiran, dalam kepala pelajar bila dia sedang belajar fizik. What goes on inside the head of a student or inside the mind of a student when they are trying to master a physics concept, right? Jadi tumpuan kita adalah kepada pelajar tu lah, right? Khususnya apa yang macam mana pelajar tu berfikir, apa tanggapan pelajar tu tentang fizik sebelum dia mula belajar, apa kesukaran yang pelajar tu hadapi untuk dalam melakukan amali, dalam belajar dan dalam memahami formula ataupun dalam memahami dalam melakukan penyelesaian masalah fizik misalnya, right? Jadi
itu kategori pertama, bidang kajian yang saya lakukanlah tentang pendidikan fizik, bidang pendidikan fizik. Yang kedua adalah berkenaan dengan pencemaran cahaya, dan ini jatuh buat astronomi sebenarnya, right? Jatuh buat bidang kajian yang kedua yang saya sedia adalah berkenaan dengan pencemaran cahaya. Jadi kita dah biasa dengan pencemaran udara, pencemaran bunyi, dan pencemaran air, dan pencemaran laut misalnya. Tetapi ada satu lagi jenis pencemaran yang kita tak sedar, dan pencemaran itu dipanggil sebagai pencemaran cahaya. Apa itu pencemaran cahaya? Pencemaran cahaya berlaku apabila langit malam yang sepatutnya gelap dilimpahi oleh cahaya-cahaya daripada bangunan, daripada jalan raya, daripada kenderaan. Right? Jadi kenapa pencemaran cahaya ni dia penting untuk disiasat? Satu, kita sebagai manusia dan kita hidup haiwan dan tumbuhan banyak bergantung kepada kitaran siang dan malam. Right? Jadi pencemaran cahaya ni dia berisiko untuk mengubah sebanyak mana kita terdedah pada cahaya. Secara semula jadinya, waktu siang kita akan terdedah pada cahaya sebab matahari ada kan. Tapi waktu malam, secara semula jadi sepatutnya kita dapat menikmati keadaan gelap. Tetapi pencemaran cahaya dia berpotensi berisiko untuk merubah kitaran ini. Dan sudahlah waktu siang tu memang kita terdedah kepada cahaya, waktu malam pun kita terdedah kepada cahaya. Dan apabila kitaran siang dan malam itu terganggu, itu akan mempengaruhi kesihatan manusia, kesihatan kita. Ia akan mempengaruhi juga kesejahteraan haiwan dan tumbuhan, sebab setengah haiwan dan setengah tumbuhan kita hidupnya bergantung kepada kitaran siang dan malam, right? Jadi contoh haiwan seperti penyu kan. Kalau penyu nak bertelur, dia akan ke pantai untuk bertelur. Dan kebiasaannya macam mana dia nak tahu ke mana dia harus pergi di pantai itu, dia akan berpandukan kepada cahaya bulan. Right? Tetapi apabila kawasan pantai itu dipenuhi dengan cahaya daripada bangunan, daripada kenderaan, penyu yang datang untuk bertelur tu boleh terkeliru di antara cahaya semula jadi seperti cahaya bulan dengan cahaya buatan manusia seperti lampu jalan ataupun lampu kenderaan. Dan itu akan menyulitkan mereka dan itu akan mengganggu kita hidup mereka lah. Jadi pencemaran cahaya ni dia sama seperti pencemaran lain, dia merupakan satu ancaman kepada kesihatan dan kesejahteraan manusia, haiwan dan tumbuhan. Justru perkara pertama yang harus dilakukan adalah untuk mengenal pasti ada ataupun tidak pencemaran cahaya di sekeliling kita. Right? Kalau ada, maka kita perlu pantau lah apa faktor-faktor yang boleh mempengaruhi ada ataupun tidak pencemaran cahaya. Dan dalam tajuk pencemaran cahaya ni, dia ada cabang-cabang dia. Kalau lihat sini, pencemaran cahaya, ada orang yang mengkaji tentang punca-punca pencemaran cahaya, right? Punca-punca pencemaran cahaya. Jadi dia mengkaji dan sumber pencemaran cahaya itu boleh datang daripada sumber cahaya buatan manusia ataupun sumber cahaya semula jadi. Kan? Selain daripada itu, ada juga faktor semula jadi yang boleh mempengaruhi pencemaran cahaya ini, yang dalam dikata dia boleh memburukkan lagi pencemaran cahaya. Misalnya awan boleh memburukkan lagi pencemaran cahaya pada waktu malam. Kewujudan aerosol seperti jerebu, kabus pun boleh memburukkan lagi pencemaran cahaya di waktu malam. Okay. Selain daripada mengkaji apakah punca pencemaran cahaya, ada juga orang yang mengkaji tentang pengukuran, tentang macam mana kita nak mengesan dan mengukur pencemaran cahaya itu sendiri. Right? Ada orang yang buat kajian tentang apa alat yang boleh digunakan.
bila kita nak mengukur pencemaran cahaya ni, kita sebenarnya mengukur berapa banyak cahaya, right? Jadi kita guna sensor cahaya lah. Satu contoh sensor cahaya yang kita biasa gunakan adalah kamera, right? Jadi sebenarnya kamera di telefon pintar yang kita semua miliki itu pun berpotensi untuk digunakan sebagai alat pengesan pencemaran cahaya. Dan ada salah seorang senior awak sebelum ni yang telah melakukan kajian untuk menilai sejauh manakah kamera telefon pintar boleh membekalkan data pencemaran cahaya, right? Dan kajiannya lebih bersifat alat lah, instrumentasi. Maksudnya dia membandingkan kecekapan kamera telefon pintar tu untuk mengukur pencemaran cahaya di suatu kawasan. Kemudian dibandingkan dengan data pencemaran cahaya yang dikutip menggunakan alat profesional lah, right? Jadi sekiranya awak berminat tentang aspek peralatan, aspek radas, maka itu pun boleh, itu satu bidang kajian yang boleh dibuatlah tentang macam mana kita nak mengukur pencemaran cahaya ni. Selain daripada itu, ada juga orang yang mengkaji tentang kesan pencemaran cahaya, right, ke atas manusia, ke atas haiwan, tumbuhan, right, dan ke atas kajian astronomi. Sebab apabila langit malam tu terlalu cerah, maka ia menyukarkan kita sebagai ahli astronomi untuk melakukan cerapan pada waktu malam, kan? Sebab kalau langit tu terlalu cerah, macam mana kita nak nampak bintang, kan, nampak planet. Jadi pencemaran cahaya bukan saja mendatangkan kesan kepada manusia, kepada haiwan dan tumbuhan, tapi ia juga menyusahkan kita untuk melakukan kajian astronomi, right? Dan yalah, misalnya kalau uh, kita nak mencerap langit di UKM ni, kan, ada kawasan-kawasan tertentu di UKM yang masih gelap langit malam ni, tetapi ada kawasan-kawasan tertentu di UKM ni yang sudah tercemar langitnya, yang sudah terlalu terang langitnya pada waktu malam, dan itu membataskan di mana kita boleh melakukan pencerapan langit malam di dalam UKM, right? Jadi ini secara ringkaslah tajuk-tajuk yang isu-isu dalam pencemaran cahaya, right? Jadi kita balik kepada senarai tadi. Jadi saya senaraikan di sini tajuk-tajuk yang boleh kalian pilih dan lakukan. Tajuk yang bertanda merah ni adalah tajuk yang pernah dilakukan oleh senior awak, right? Right? Jadi ada senior awak yang pernah membuat kajian ini, misalnya dia pernah menyiasat apa yang menjadikan fizik itu susah, dan dia tanya di kalangan pelajar-pelajar fizik, right? Jadi kita ada gambaran, yalah, fizik ada stereotype kan, fizik susah, fizik ni terlalu banyak matematik, fizik ni nak kena hafal banyak formula. Tapi apa yang senior awak lakukan, dia mengutip data tentang apakah yang menjadikan fizik itu susah di kalangan pelajar-pelajar fizik, right? Jadi kita dah ada data untuk menunjukkan pelajar fizik mengatakan fizik itu susah sebab apa, right? Jadi cumanya apa yang beliau lakukan, sampel beliau adalah pelajar saja, right? Apa kalau ingin diteruskan kajian ni, agak menarik untuk membuat pensyarah juga, untuk tahu sudut pandang pensyarah juga, apa yang pensyarah apa pandangan pensyarah tentang apa yang menjadikan fizik ini susah, right? Dan apa lagi, kemudian ada juga yang ini ada selain itu ada
ada juga seniawak yang melakukan kajian tentang ini, tentang sejauh manakah astronomi diajar dalam sukatan pelajaran Malaysia, right? Jadi dan dalam kajian ini beliau mengutip sukatan pelajaran daripada untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, kemudian mengenal pasti apakah topik-topik dalam sukatan pelajaran Malaysia yang berkaitan dengan astronomi, right? Jadi kalau sesiapa berminat untuk sambung kajian beliau, bolehlah memfokuskan hanya kepada tajuk-tajuk tertentu, misalnya berkenaan dengan matahari dan bintang, berkenaan planet, berkenaan permukaan angkasa lepas. Okay. Kemudian ada juga seniawak yang telah melakukan kajian tentang apakah sejauh manakah peristiwa astronomi ini dilaporkan dalam surat khabar berbahasa Melayu. Right? Jadi ini kajian yang dilakukan oleh seniawak baru-baru ini. Apa yang dia lihat adalah sejauh mana dia pilih beberapa surat khabar berbahasa Melayu, kemudian dia lihat berapa kerap peristiwa astronomi dilaporkan dalam surat khabar berbahasa Melayu. Kalau ada siapa yang ingin menyambung kajian beliau, bolehlah buat astronomy topics in English. Kalau siapa yang minat untuk menyambung ataupun melengkapkan kajian yang dia telah lakukan, awak boleh menumpukan pula kepada surat khabar berbahasa Inggeris. Okay. So yang itu berkenaan dengan pendidikan fizik dan juga tentang astronomi lah. Ada juga seniawak yang telah mengkaji bagaimanakah kecerahan langit malam bergantung kepada fasa-fasa bulan. Kan? Jadi kita boleh agak yang langit malam ketika bulan mengambang lebih cerah berbanding dengan ketika bulan sabit ataupun anak bulan lah. Tapi seniawak dia mengutip data untuk melihat berapa banyak perubahan kecerahan langit malam tu, right? Dan apabila fasa bulan itu berubah, right? Kemudian ada juga seniawak yang membandingkan tahap pencemaran cahaya di kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar, right? Ini beliau lakukan di Pulau Pinang. So beliau buat kutip data di Georgetown, kemudian juga kutip data di kawasan di Butterworth, right? Di dua kawasan berbeza. Kemudian beliau membandingkan sejauh manakah faktor kawasan itu mempengaruhi pencemaran cahaya, tahap pencemaran cahaya. Kemudian ada juga seniawak yang mengkaji tentang tahap kesedaran orang awam terhadap pencemaran cahaya. Right? Jadi ini kajian bersifat soal selidik lah. Right? Ya, sebab kalau kita nak menyedarkan masyarakat tentang risiko pencemaran cahaya ni, kita perlu tahu terlebih dahulu lah sejauh mana orang awam ni tahu tentang pencemaran cahaya kan. Kalau dia tak tahu, macam mana dia orang nak sedar tentang bahaya pencemaran cahaya. Jadi seniawak telah melakukan kajian untuk melihat sejauh manakah orang awam menyedari kewujudan pencemaran cahaya ini. Beliau menumpukan kepada pensyarah UKM. Kan? Jadi kajiannya agak berguna lah sebab dia memberikan gambaran kasar sejauh mana pensyarah dan juga pelajar UKM mengetahui tentang pencemaran cahaya. Right? Kemudian yang ini pun, ini apa yang saya sebut tadi lah, ada seorang seniawak, dia menilai sejauh manakah kamera telefon pintar tu boleh digunakan untuk mengukur pencemaran cahaya. Right? Apa kegunaan kajian ini kalau dibuktikan, kalau terbukti bahawa kamera telefon pintar tu boleh digunakan untuk mengukur pencemaran cahaya, artinya kita boleh mengajak, right, orang awam untuk menyumbang data pencemaran cahaya juga, sebab mereka boleh kutip data tu menggunakan telefon pintar mereka. Right? Jadi kita tak perlulah bergantung kepada alat-alat yang mahal
untuk mengukur pencemaran cahaya. Right? Jadi itu kepentingan kajiannya. Right? Kemudian ada juga seniawat yang mengkaji tentang bagaimana tahap pencemaran cahaya di kawasan rumahnya berbeza untuk fasa-fasa PKP yang berbeza. Right? Kan kita ada PKPP, PKBB semua tu. Jadi waktu tu dia tak boleh keluar ke rumah, jadi dia melakukan kajian di rumah je lah. Jadi ini adalah kajian sepanjang PKP lah. Okay. Yang ini pula adalah kajian berkenaan dengan data gerhana matahari, tapi yang ini dah ini sebab saya terlibat dalam rombongan untuk mencerap untuk mencerap gerhana matahari pada tahun 2016. Right? Ada datanya, jadi saya berikan kepada dia untuk menganalisis data-data tersebut dan daripada data itu, daripada analisis itu menyimpulkan tentang tahap keaktifan matahari pada ketika gerhana itu berlaku. Right? Jadi itu antara kajian-kajian yang telah dibuat oleh seniawat. Ada beberapa kajian yang saya rasa macam yang secara peribadinya saya rasa agak saya nak saya agak bukan nak kata saya rasa patut buat, tapi saya rasa agak menarik untuk kalian bertiga lakukan. Yang pertamanya adalah yang ini, right? Astronomy literacy in the English newspapers. Saya rasa ini akan menjadi pelengkap yang baik untuk kajian 13 ni lah. Selain itu, saya rasa kajian yang juga saya rasa agak menarik adalah ini tentang tahap kesedaran warga UKM tentang bidang astrobiologi. Kalau awak ambil astronomi, awak tahu yang astrobiologi ni adalah cabang astronomi yang cuba untuk mengesan dan mencari makhluk hidup di angkasa lepas. Jadi, yalah, kalau kita lihat di dalam budaya popular kan, dalam filem, dalam televisyen, ramai idea tentang makhluk asing ni sangat menular. Right? Kita tahu banyak tentang makhluk asing daripada filem-filem ataupun daripada rancangan televisyen yang kita tonton berbanding dengan apa yang kita pelajari di sekolah ataupun universiti kan. Jadi agak menarik untuk kita tahu sejauh mana tahap kesedaran orang awam tentang bidang astrobiologi ini dan sejauh mana apa yang mereka sedari, apa yang mereka faham itu betul ataupun tidak. Right? Sebab kadang-kadang kalau mereka ketahui sesuatu itu daripada budaya popular, kemungkinan besar ianya akan bercampur aduk yang benar dan yang salah kan. Jadi it will be interesting. Saya rasa agak menarik kalau kita boleh menentukan tahap kesedaran warga UKM lah tentang bidang astrobiologi ini. Right? Kita sediakan soal sidik, kemudian kita edarkan soal sidik itu kepada warga UKM. Kemudian daripada soal sidik itu kita cuba ukur, right? Sejauh mana mereka sedar tentang bidang astrobiologi. Right? Selain daripada itu, satu lagi kalau berkenaan dengan pencemaran cahaya juga, saya rasa kajian yang agak menarik untuk dibuat adalah yang ini tentang untuk menilai sejauh mana telefon pintar itu boleh digunakan untuk mengukur pencemaran cahaya. Meskipun ada pelajar yang telah melakukan kajian ini, tapi beliau hanya menggunakan satu jenis telefon pintar saja. Right? Awak mungkin boleh menggunakan beberapa telefon pintar ataupun telefon pintar yang berjenama lain. Okay? Kemudian satu lagi yang agak menarik adalah ini. Sebelum ini ada pelajar yang pernah mengukur
tahap pencemaran cahaya di Permata Pintar, right? Di Permata Pintar UKM. Dan saya rasa dah berapa tahun lah, right? Mungkin dah 5 tahun kajian tu, right? Jadi agak berguna kalau seorang boleh mengemaskini datanya, right? Jadi cumanya kajian yang ini memerlukan pelajar itu berada di KL lah, sebab awak nak mengutip data di Permata Pintar. Okay. Kemudian yang selebihnya adalah dua kajian ini. Kajian ini adalah kajian bibliometri. Kajian bibliometri ini ia adalah kajian yang menyiasat berapa banyak penerbitan yang dihasilkan oleh seseorang, sesebuah organisasi ataupun sesebuah negara, right? Biblio ni buku, metri ni ukur. So kajian bibliometri ni kita nak mengukur berapa banyak makalah, berapa banyak artikel, berapa banyak buku yang dihasilkan oleh seseorang, oleh suatu institusi ataupun oleh sebuah negara, right? Jadi antara yang agak menarik, sebab yang ni saya bincang dengan kawan saya baru-baru ni, kita tahu di Malaysia kita ada balan cerak negara, right? Di Langkawi, right? Dan agak menarik untuk kita melihat apakah kajian untuk menganalisis apakah berapa banyak kajian yang telah dilakukan di Balan Cerak Negara di Langkawi, dan apakah jenis kajian yang telah dilakukan. Dan saya rasa kajian ini akan dia boleh membekalkan maklumat yang berguna untuk pengkaji-pengkaji selepas ini. Selain daripada itu, kita juga boleh membuat kajian bibliometri untuk melihat untuk melihat tentang kajian pencemaran cahaya yang telah dilakukan di Malaysia. Right? Sejauh mana bidang pencemaran cahaya ini telah dikaji di Malaysia. Kalau berapa banyak makalah ataupun artikel yang telah dihasilkan. Artikelnya tentang apa? Right? Tajuk-tajuk apa yang menjadi tumpuan kajian pengkaji-pengkaji tempatan. Right? Jadi ini beberapa ini adalah tajuk-tajuk kajian yang boleh kalian pilih, right? Saya rasa dalam memilih tajuk kajian ni, perkara pertama yang patut awak fikirkan adalah sama ada awak boleh pulang ke kampus ataupun tidak. Sebab sesetengah kajian tu memerlukan awak untuk mengutip data di kampus lah, right? Jadi kalau awak tak dapat pulang ke kampus, maka awak eloklah awak tak pilih kajian yang memerlukan awak berada di kampus, right? Setengah kajian, kalaupun setengah kajian tu dia memerlukan kita untuk menyediakan borang soal sidik dan untuk mengedarkan borang soal sidik dan menganalisis hasil soal sidik. Ini pun sebenarnya dia sebenarnya boleh kita lakukan secara dalam talian, right? Kita tak perlu berada dalam kampus pun, tapi elok juga kalau awak boleh berada di kampus, right? Supaya awak boleh mengedarkan borang soal sidik tu terus kepada orang tu dan awak boleh kutip terus, right? Jadi itu faktor utamalah yang awak kena fikirkan. Setengah kajian ini hanya boleh dibuat sekiranya awak berada di kampus. Manakala setengah kajian itu awak tak perlu berada di kampus pun awak boleh buat juga, right? Jadi itu faktor utamalah yang awak perlu fikirkan. Dan untuk kajian yang memerlukan cerapan pada waktu malam, saya biasanya tidak menggalakkan
dibuat saya bersorangan lah, sebab awak kena menjaga waktu malam untuk memetik data tu kan. Kalau awak ingin melakukan kajian yang melibatkan cerapan pada waktu malam, elok awak buat dengan kawan awak. Maksudnya kita ada 2 orang lah untuk melakukan kajian tersebut. Okey. Jadi saya tak pasti bila awak kena memilih tajuk kajian, tapi saya rasa memanglah macam mungkin setengah tajuk kajian ni awak tak pasti apa yang perlu dibuat. Dan bila kita buat latihan ilmiah ni, kita tak semestinya kena tunggu yang kita tahu daripada A sampai Z baru kita nak pilih. Right? Kadang-kadang sebab ada kalanya kita kena belajar sambil kita melakukan kajian itu. Right? Yang penting adalah awak tanya diri awak, right? Adakah awak akan berada di kampus atau tidak, itu satu. Kemudian awak selesa dengan kajian yang macam mana. Awak selesa dengan kajian yang perlukan awak untuk ambil alat dan gunakan alat itu untuk kutip data, right? Kajian yang bersifat amali, ataupun awak selesa dengan kajian yang mana awak bina soal sidik, kemudian awak edarkan soal sidik itu kepada orang dan awak kutip, dan dalam kutip awak analisis hasil soal sidik itu. Ataupun awak selesa dengan kajian yang mana awak kena baca dokumen, right? Macam yang ini kan, yang ni kena baca dokumen sepatan pelajaran, yang ini dia kena baca surat khabar kan. Yang ini pula dia kena baca makalah. Kalau awak selesa dengan kajian sedemikian kan, dan awak boleh pilih kajian yang mana awak tak perlu pergi ke lapangan, ataupun awak tak perlu berdepan dengan orang lah. Kiranya awak just baca, kemudian awak membuat analisis berdasarkan kajian awak, berdasarkan apa yang awak baca. Right? Jadi saya rasa memandangkan dalam jadual kuliah, memang petang Selasa tu dikosongkan, bukan dikosongkan, maknanya latihan ilmiah 1 tu memang waktunya pada petang Selasa. Jadi saya rasa kita boleh tetapkan pertemuan kita sekali seminggu ataupun sekali setiap 2 minggu pada petang Selasa. Right? Kalau awak ada kelas dengan Dr. Jalita taklimat ke apa, dan awak hadir kelasnya. Tapi kalau untuk minggu-minggu yang tak ada taklimat dengan Dr. Jalita, kita boleh berjumpa lah. Kita boleh gunakan waktu tu untuk berbincang. Right? Jadi awak tak perlu buat keputusan nak pilih tajuk mana satu. Right? Tetapi awak boleh mula berfikirlah tentang tajuk mana yang menarik minat awak, yang awak rasa selesa untuk buat, yang awak rasa awak boleh menyumbang dengan maksimum lah kiranya, right? Sebab awak akan buat untuk 1 tahun kan, jadi eloklah kita memilih tajuk yang cocok dengan kelebihan kita, dan tajuk yang boleh menonjolkan kelebihan kita sebagai pelajar fizik, right? Jadi itu saja daripada saya. Kalau awak ada apa soalan, saya persilakanlah, right? Mungkin ada soalan berkaitan dengan tajuk ni ke, ataupun dengan latihan ilmiah secara umumnya, saya persilakan. Saya. Saya. Dengar ke? Saya dengar ke? Ya, saya. Okey. Untuk kerja lapangan yang 2 orang tu kan, yang untuk cerapan waktu malam, 2 orang pelajar tu kena pilih tajuk yang sama ataupun 2 tajuk yang berbeza? 2 tajuk yang berbeza, yang tu. Cumanya kena berteman, itu sajalah kiranya. Okey. Thank you, sir. Okey. Farah dah tahu ada gambaran nak yang mana satu ke? Kajian yang mana satu ke? Dah ada. Yang mana satu? Kalau boleh saya, Kalau boleh saya nak kerja lapangan, sebab saya rasa yang tu paling okey dengan saya, dan
tak okey kalau nak buat survey. Oh, okay. Uh, rasanya yang updated light pollution dekat Permata Bintang. Dia kalau ke file ni, awak boleh klik link ni dan awak boleh tengok contoh kajian yang dibuat ni, contoh kajian yang pernah dibuat lah, right? Supaya awak dapat gambaran apa yang kat sini. Kalau pergi sini, ya, so dia punya, so awak boleh baca makalah ni untuk dapat gambaran kajian yang awak boleh buat lah, right? Datanya macam mana dan macam mana nak buat semua tu. Right? Okey, sir. Okay. Wilda dan Hisham ada apa-apa soalan? Kakak ni tak ada lagi sir. Tapi saya rasa macam saya nak ambil nombor yang 26 tu sir. Yang apa? Yang ni? Guna smartphone. Okay. Yang ini dia, saya kongsikan dia punya kajian Hafizal. Hafizal yang buat ni punya, supaya boleh baca sekejap. Sure. Mana dia tu? Kongsikan dia punya. Ya, saya bagi saja link kepada awak. Mana chat ni? Ya, saya dah hilang dia punya. Chat. Okay, cuba Hisham buka link tu. Lepas tu Hisham boleh baca yang ini buat saya. Yang ini betul tak? Sama ada dua je. Sama ada yang ni atau yang ni. Saya rasa yang ni rasanya. Right, Hisham boleh baca kajian dia. Kemudian sekarang dapat gambaran lah apa yang tu. Okay, terima kasih banyak Hisham. Wilda, ada soalan ataupun tu? Tak ada soalan. Okay. Kalau awak dah ada gambar, awak dah ada hati tu dah cenderung ke mana-mana ke tajuknya? Kalau tak ada tak apa lagi. Masih ada masa lah untuk tu. Perlu sikit lagi pertimbangan. Tak apa. Right, jadi ya, saya akan kongsikan. Saya share saja link ni supaya awak boleh itu. Right, link yang terbaru yang saya berikan tu adalah untuk ni lah, untuk ke folder ni. Jadi dalam folder ni ada semua bahan-bahan macam dapat kajian sejak 2018 sampailah tahun lepas lah. Dan ada saya rasa ada maklumat kat sini macam saya dah berikan, misalnya yang ini saya dah kongsikan kepada beberapa orang rasanya benda ni. Macam apa yang nak dimulakan lah benda ni. Right. Jadi awak boleh songkarlah file-file yang kat sini untuk tu. Okay. Kita go once round table. So saya pun tak mau ambil masa awak. Mungkin ada kelas apa. Farah, ada apa-apa yang ingin ditanya ataupun ada apa nak kongsi ke? Buat masa tak ada, sir. Ada. Okay. Syam, ada apa-apa? Sama sir. Masa sekarang ni tak ada sir. Okay. Terima kasih Syam. Wilda pula, ada apa-apa? Tak ada. Okay, tak ada. Jadi kalau macam tu, minggu depan awak ada kelas ke untuk Dr. Lita tu hari Selasa? Tak pasti lagi sir. Lagi tak apa. Kalau tak ada, kita boleh kita jadualkan dulu pertemuan kita pada hari Selasa depan. Tak kisah kalau awak selesa waktu pagi dan pagilah, kalau petang lah. Boleh tak macam tu? Kita plan dulu. Kita akan jumpa hari Selasa depan, right? So dan dalam masa tu Farah dan Hisham boleh bacalah kajian yang saya berikan tadi itu supaya awak dapat gambaran. Dan sebenarnya kalau awak dah bersedia, awak boleh mula mengutip data dan boleh mula
buat bacaan awal pun sebenarnya, right? Tapi untuk masa ni baca dulu bahan yang saya kongsikan tadi lah, untuk pada Syam dan Farah tadi. Baik, Sir. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita boleh berhenti di sini. Sesi ni rakam, jadi saya akan muat naik ke YouTube nanti supaya boleh tonton balik lah kalau ada benda-benda yang tu. Okey, jadi terima kasih sebab luangkan masa. Tak maaf soal lewat tadi, saya pesan kat saya tadi. Jadi kalau apa-apa boleh mesej saya lah di Telegram. Okey, jadi terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Terima kasih, Sir. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir.